Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'd. Bersama balik kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari. Kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari. Kita bab perkara syarat-syarat dan rukun puasa lah. Syarat dan rukun puasa. Syarat dan rukun puasa dah. Kita bicara syarat kedua menahan diri dari membatalkan puasa ni panjang. Kita bicara sekarang. Okey. Dan lagi akan datang perkataan bahawasanya jika termasuk air ke dalam rongganya daripada lubang yang terbuka seperti telinganya tak kala mandi menyelam kerana menyejukkan badan, batallah puasanya. Dia kata batal lah. Tapi ke mazhab kita lah, mazhab kita lah. Tapi nak bunyinya kita ni bahagian rongga ni kira supaya nak makan. Sedangkan kias pada makan lah. Sedangkan makan ni mulut je dah. Hidung kalau boleh juga dah. Telinga bukan tempat makan dah. Dia tak akan masuk perut dan telinga ni dah. Tak apalah. Dengan dia dan batallah puasanya dengan dia dan tiada batal puasa dengan berbuang darah dengan berpintik atau berbekam dah. Cocok janggut kau gapa ataupun berbekam maka tidak batal dah. Sini tulis bersungguh hak kitab Rumi ni sebenarnya berbekam lah. Tetapi terutama janganlah ia berbuang darah kerana yang demikian itu mendhaifkan badannya. Dan jika keluar dari dubur yang berpenyakit buasi, keluar darah. Penyakit buasi keluar darah. Maka tiadalah batal puasanya dengan memasukkan dia atau termasuk ia dengan sendirinya. Kerana sangat hajatnya kepada memasukkan dia akan keluar punggung dia. Jadi orang penyakit buasi ni kalau masuk semula punggung dia tu tak batal lah. Dan wajib membasuh duburnya dengan daripada cemar dan lendir yang ada ia padanya jika tiada memberi mudarat akan dia kena basuh lah dah. Kalau tak beri mudarat lah. Dan demikian lagi tiada batal puasa jika termasuk lalat atau nyamuk kepada batin mulutnya. Maka janganlah dikeluarkannya akan dia. Dan jika dikeluarkannya akan dia batallah puasanya. Kerana demikian itu jumlah daripada menyahaja muntah dan sengaja muntah dan adalah kebanyakan manusia yang termasuk lalat ke dalam perutnya tak kala ia puasa bersungguh-sungguh ia pada mengeluarkan dia maka iaitu khata' salah. Tetapi jika takut ia akan mudarat seperti yang mengharuskan tayamum maka haruslah baginya mengeluarkan dia terbadi atasnya mengqada puasa tu. Jadi tak boleh korek lah masuk alat daripada mulut dah. Siapa telegak tak boleh lah kita nak mutah balik takut batal puasa dah. Kalau buat bahaya lah alat tu ada racun penyakit pelik-pelik ke. Boleh lah buat tapi kena mutah kena waktu ubik tu. Dia kena qada lah. Jika sengaja lah tu dah. Tapi kena qada juga. Dan demikian lagi tiada batal puasa termasuk debu jalan lah. Yang suci dan debu tepung tak kala diseraki dah. Maksud ditabur lah. Sama ada ia sedikit atau banyak. Jadi maafkan kalau benda tu payah nak elak debu kalau kita nak buat tepung ke apa ia terabur tebu dah. Maksudnya hidung sikit, mulut kau sikit dah dah. Gitu-gitu debu jalan. Kerana suka meliharakan daripadanya tapi jika disengajakannya membukakan mulutnya hingga masuk debu itu. Debu tepung debu jalan tu pancing sengaja dah. Ke dalam mulutnya maka batallah puasanya kalau dia buat macam nak makan dak pisah ngangor dak mulut dak. Kalau ke hidung tu nak besar mengor macam nak makan dah.
Jika ada debu itu banyak dan jika ada ia sedikit pada uruf, maka tiadalah batal puasanya sikit. Dimaafkan. Kata Sahibul Anwar, dan jikalau dibukakan mulutnya di dalam air, maka masuk air ke dalam perutnya, batallah puasa. Puasa nyelai dia buka mulut dah, macam minum air dah. Kerana tiada sukar memeliharakan daripadanya, tak sukar dah pasal boleh tutup mulut dah. Dan jikalau dihantarkan sesuatu ke dalam mulutnya dengan disengajakan kerana gharat tujuan kerana ada tujuan lah. Nah. Kemudian maka diperlanya akan dia dengan lupanya tiadalah batal puasanya. Ditelai je dah. Tak. Dia tak mulut tu tak sengaja lah. Bukan tak sengaja dah. Dia tak mulut saja, bukan nak makan dah. Tak pen, tak gapo, tak mungkul lah kata-kata dah. Lepas tu tiba-tiba ke tolak ke gapo ke habis tertelai dah. Tak batal puasa dia dah. Gitulah. Yang yang menegur akan dia yang menegur akan dia ni sokong dah. Kata Darimi, jikalau ada pada mulut sarang atau hidungnya air, kemudian maka bersin ia, lalu turun air ke dalam perutnya atau ternaik ia ke dalam otaknya, tiadalah batal puasanya. Detail sangat ni dah. Ada air sikit ke gapo ni, tiba bersih ke gapo ke tertelai ke gapo, tak sengaja belakang. Bagi tak sengaja tak batal puasa gitu dah. Dan demikian lagi tiada batal puasa sebab merasai makanan dengan lidah. Dan jika sampai rasa makanan itu kepada kerongkongnya dah. Sekalipun dari kerana rasa makanan itu asar jua kebekas, bukan ainnya. Jadi dia rasa lidah makanan, lepas tu dia luat lah. Tapi tiba berasa-rasa tu pakai tekuk berasa nak. Jadi tak batal lagi puasa gitu ni. Kerana rasa tu dia saraf, dia bukan lah ain makanan yang masuk di perut ke apa dah makan lah. Walaupun berasa pas tekuk rasa nak sedap dia kau gana dah. Pedah kau ke apa dah. Dan demikian lagi tiada batal puasa sebab mencium bungaan atau asap setanggi atau barang sebagainya. Bau asap ke apa ni tak batal lah. Asap kereta, asap ke apa pun tak batal lah. Dan jika sampai bau dan asap itu ke dalam otaknya dah, merasa pas dalam otak atau ke dalam perutnya sekalipun dah, kerana bau asap itu asar juga, kesan juga, bukanlah ain pada urfnya. Dia ni kesan, dia bukannya benda tokok dah. Dimaafkan lah dah. Ni ada bicara setengah tu rokok ni. Tapi rokok ni ya lain dia, pasal dia rasa nikmat ni. Dia rasa masuk pada dia paru ke apa ni. Jadi ulama sepakat dia tu. Rokok tu itulah. Kata tak hari rokok pun dia kata batal puasa isap rokok dah. Dia macam makanan juga dah. Kata Syekh Syubra Malisi ni. Syekh Syubra Malisi. Dia ambil daripada yang demikian itu bahawasanya tiada batal puasa dengan mengisap asap tembakau. Kerana asap tembakau itu asar juga, bukan ain pada uruf seperti asap setangi juga. Ni ada kata tak batal ni. Asap tembakau ni rokok nak. Gitulah. Tapi ada jawab pula ni. Dan adalah Syekh Zayadi dah. Syekh Zayadi berfatwa ia dengan dia demikian itu pada memula. Kemudian maka dibawa oleh setengah daripada segala murid Syekh akan buluh. Boleh tembakau ni lah. Buluh pengisap tembakau lah. Macam ceruk gitu kau gapo dah. Buluh pengudutan tembakau lah. Maka dipecahnya akan dia di hadapan Syekh itu. Dan diperlihatkannya akan dia ain yang beku dalam buluh daripada bekas asap tembakau. Serta katanya begini, baginya inilah ain, bukan asar. Maka rujuklah Syekh itu daripada fatwa yang dimedian dahulu, lalu berkata ia manakala adalah asap tembakau itu ain, batallah puasa dengan mengisapnya.
Jadi dulu ulama itu pahal gapo dah. Jadi anak murid dia tu ni Syekh Zayadi ni, anak murid dia pecah tunjuk bagi hak dalam tu dah. Ada tembakau, ada gapo, ada ain gapo lah dah. Jadi tok guru hak asal ni berfatwa kata tak batal macam asal biasa je mula rokok ni nak. Tembakau ni rokok ni. Tapi dia tengok gitu dia kata ni ada toko benda toko ni nak. Benda ni masuk ni macam makan ni juga ni angkat dah. Maka dia pun berfatwa rokok terhadap. Sebab itu ulama usaha setara mana pun dia kena tengok pandangan-pandangan orang-orang lain lah. Anak murid dia walaupun ilmu rendah tapi tahu hakikat rokok itu jika betul guru dia lah. Jadi dah sekali Syekh Zayadi pun tukar fatwa dia kata haram dan tak boleh lah. Bukan haram ni maksudnya batal puasa tu dah. Hari ni dia pula dah. Fatwa semasa pula sebabnya benda tu kena kajian yang terperinci dah. Ulama dulu memanglah kata tidak haram. Dia anggap biasa je lah. Tapi ulama moden ni kata apabila dengan penerangan daripada doktor dengan bahaya dengan apa macam-macam lah dah. Ngatan ke apa. Maka timbullah hukum haram dah. Lah. Oleh sebab itu fatwa hak berbentuk kelompok ni dah. Fatwa institusi lah dah. JAKIM ke. Fatwa negeri ke. Fatwa je. Untuk kira Mesir ke. Arab Saudi ke. Kalau hak jenis Darul Iftak ke apa jenis. Berkumpul ulama-ulama ni. Ia akan dengar kata-kata doktor-doktor pakar. Biasanya akan kata. Saya tak dengar lagi fatwa kalau berkelompok ni. Hak kata tak haram tak ada dah. Semua kata haram kalau berkelompok. Tapi kalau individu tu masih ada lah. Nama kata rokok tidak haram lah. Tak apalah. Gitulah ceritanya dah. Jadi rokok ni batal puasa cerita ni. Bukan cerita bab haram ni. Cerita bab batal puasa. Jadi fatwa hak dulu-dulu kalau kita jumpa dalam kitab kan. Jangan nak kira dari kitab saja dah. Tengok pula zaman bila ke pahas tak mana rokok dah. Jadi banyak ulama ni sepakat lah. Kita tak jumpa lagi kata tak batal rokok dah. So rokok ni batal puasa dah. Syekh Taifi lah. Kata Syekh Taifi maka tembakau apabila disampaikan asapnya kepada rongga masuk ke dalam maka batallah puasa dengan dia. Batallah puasa dia. Pada Syekh Ibn Hajar dan Syekh Zayadi dan Syekh Barmawi dan segala mereka yang mengikut dia apabila diasap asap tembakau dan sampai kepada rongga batallah puasa dengan dia katanya. Jadi ramah dah. Mula tu sikit Lepas tu ramai benda syekh-syekh besar ni, untuk guru besar ni kata batal puasa isap rokok dah. Lepas tu dan dibezakan antara asap tembakau dan asap setanggi. Beza mana dah? Bahawasanya asap tembakau itu dikosak dirinya dah. Tembakau tu memang kita kalau isap ni isap dia dah. Memang tak matlamak dia memang isap rokok dah. Nak masuk dalam tubuh kita dan masuk dalam hidung ni, masuk dalam paru, masuk dalam rongga-rongga dah. Kosak diniatkan dirinya dah. Memang tujuannya masuk asap tu dah. Dan asap setanggi itu dikosak baunya saja, tiada dirinya dah. Ikut air kalau tebang tak berasap pun asap kebang pada dah bukan asap dia dah. Dia beza situlah. Dan lagi asap tembakau itu disampaikan ke dalam rongga dengan perbuatan atas kelakuan sesuatu yang diminum. Maka sampainya ke dalam rongga terbanyak daripada barang yang sampai ia daripada asap setanggi. Jadi memang matlamak ini isap habis licin. Bukan nak bangun tu dah. Memang asap nak suruh masuk. Kalau boleh kat asap tubik bakar tubik luar pun nak suruh isap juga masuk dah. Semua bagai-bagai asap ni memang tujuan ni masuk dalam tu baru rasa sedap dah. Tu dia lah. Jadi asap tembakau tu banyak nak masuk dah. Tapi jumlah asap setanggi ni kalau dia berasap pun bukan matlamak yang asap dia dah nak suruh bau. Dan sikit lah. Kalau masuk pun sikit-sikit lah. Tidur dah. Kalau tamat je nak asap tu dah. Nak bau je lah. Dan adalah asap tembakau yang berhimpun dengan kelakuan yang tersebut itu dibilangkan ain pada uruf. Jadi kira ain lah pada uruf ni. Nak ke asap tu lah. Ke adat je dah. Asap rokok dah. Seperti yang dengar daripada ahli al-urf hingga inilah hasil perkataan Syekh Taifi. Jadi ahli-ahli yang diketahuilah pakar-pakar dia
Dia tu ceritanya matlamat rokok ni memang nak asal dah. Demikian keterangan Syekh Taifi, seperti itu juga diperkuat ditakrir oleh Syekh Ahmad Nakhli dah. Dan Syekh Ali Sufi. Syekh Ali Sufi di dalam durusnya, dalam pelajaran dari kuliah dia, dalam ngaji dia lah. Jadi awak kena buat gitu, ramai lagi lah. Tuk-tuk bosan pakak sokong belakon. Rokok ni tetap haram. Syekh Syibramni siap mula tu, mereka awal tu. Maksudnya sogel, maksudnya tak tahu hakikat ni. Tak tahu hakikat lagi dah, tak tahu hakikat rokok lagi. Lepas tu orang ulama ke dia tahu dah hakikat rokok, semuanya kata batal puasa, gitulah. Syahadan telah terdahulu perkataan bahawasanya batal puasa dengan sengaja memasukkan ain ke dalam rongga. Jadi batal puasa kalau sengaja masuk ain ke dalam rongga, lagi tahu akan haramnya. Lagi dengan ikhtiar, maka jika makan atau minum seorang dengan lupanya akan dirinya, jadi dia makan minum tak sedar, tak sengaja, dirinya lupa akan dirinya puasa, atau jahil ia akan haramnya, atau digagahi orang kena paksa lah akan dia atasnya, maka tiadalah batal puasanya. Kalau kena paksa kau orang tak batal juga puasa dah. Dan jika ada ia dan yang dimakannya atau yang diminumnya itu banyak sekalipun dah. Makan tu habis pengen dah lah kita makan nasi. Kita ingat puasa gini kena-kena. Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa sha'imun fa'akala aw shariba falyutimmu shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu wa la qada' 'alaihi wa la kafarah." Yakni barang siapa lupa ia tak kala puasa, maka makan dan atau minum ia, maka hendaklah ditamamkannya puasanya. Dah disempurnakan puasanya dah. Jadi kalau dia termakan minum sampai habis pinggir dah nasi apa dak. Lepas tu kena ke puasa, baru ingat puasa, kena teruskan puasa ya, sempurnakan puasanya. Maka hanya saja Allah Taala menganugerahi akan dia makan dan minumnya. Jadi Allah yang beri makan minum dia dah. Gitulah. Dan tiada qada atasnya, tak boleh qada. Dan tiada kafarah, tak ada kafarah ke apa, ke sah puasa dia dah. Dan maka iaitu bersalahan dengan hukum orang yang sembahyang. Maka batallah sembahyangnya kerana makan banyak dengan lupanya, maka dibezakan antara puasa. Jadi puasa dan sembahyang lain. Kalau makan ketika sembahyang ni, kalau sikit terus makan sikit dimaafkan. Tapi kalau banyak dah ikut batal lah sembahyang dah. Tapi puasa makan banyak sepinggir, habis sepinggir 2 pinggir dah. Lepas tu baru tahu aku puasa yang tak ingat dah. Dia tetap sah puasa je, boleh teruskan sampai maghrib lah. Kari lah baru buka puasa semua dah. Pasal dia Allah beri makan dan minum ke dia dah. Dan sembahyang yang sembahyang bahawasanya orang yang sembahyang ada baginya kelakuan yang mengingatkan akan dirinya dalam sembahyang. Jadi sembahyang ni sepatutnya ingat lah, ada sembahyang ni sepatutnya ada kita pun sepatutnya ingat kita sembahyang. Maka dibangsakanlah dirinya itu kepada taksir. Jadi dia ni orang kata cuak lah sembahyang tak khabar sampai ke makan habis pinggir dan tengah sembahyang ke dia dah. Sebab makan banyak dengan lupa, maka batallah dia dengan dia persembahyang. Jadi kalau dia semakan banyak semaya lupa, kau semaya boleh lupa makan sepinggir tu bukan lupa biasa tu dah, lebih hak dah. Jadi lupa tak cuai doa lah, nak ngoyak fak doa sampai makan sepinggir dah. Jadi dia tak logik lah, barang tak logik ni kira dia makan banyak, jika batal lah semaya, kalau lupa sekalipun dalam semaya dah. Bersalahan yang puasa, maka tiada baginya kelakuan yang mengikatkan dirinya dalam puasa. Jadi semaya ni kita nak baca Fatihah, kena baca banyaklah perbatai semaya rokok ke apa, tiba-tiba lupa juga. Bagi tak logik ni gila, kata khabar ni dah. Doa lalu ni nah, jadi kira bukan semaya tak ni nah. Kira batal. Tapi kalau puasa ni bukan lama kata puasa dah. Sehari je. Ada tika-tika bangun tidur tak khabar kau, tiba-tiba tak ingat ni, boleh jadi dah dengan keadaan puasa tu lama dah. Bukan macam semaya.
Tak lama. So lepas tu kita kena sepatutnya kena baca Fatihah, kena baca surah. Jadi benda tu tak logik pula lupa dah. Puasa ni logik lupa dah. Maka tiada dibangsakan dirinya kepada taksir. Jadi puasa ni tak boleh kita kata cuai lah. Tak ingat sungguh lah dah. Bukan kecuai orang itu dah. Tidak dibangsakan dirinya kepada taksir, makan banyak dengan lupa, maka tiadalah batal puasanya dengan dia. Dia tak batal puasa makan banyak sekalipun. Dan seperti makan dan minum tiap-tiap yang membatalkan puasa apabila dikerjakan dengan lupa, tiada batal puasa dengan dia melainkan redah. Dia makan minum ke apa tak batal puasa kalau tak sengaja, kecuali ridah, murtad dah. Maka batal puasa dengan dia, dan jika segera ia masuk Islam sekalipun dah. Lepas tu dia murtad ni tiba-tiba masuk Islam semula, apa kira batal lah puasa dia dah. Walaupun dia masuk Islam semula, ngucap lalu dah. Ngucap tobat dah. Tapi batal ni qada lain kali dah, batal puasa dia. Dan tiada batal puasa dengan menelan air liurnya yang khalis, lagi suci yang di dalam mulutnya. Jadi kalau kita tubik air liur ni biasa, tak tubik luar mulut luar ni, dak dalam gigi dan mulut ke apa, itu kita boleh telan lah. Kalau kosong ke apa dah, pasal dia dah lah. Dan jikalau dihimpunkannya dengan hingga banyak lalu ditelannya sekalipun, jadi kalau kita kupu air liur tu air banyak, lepas tu telan dah dengan tidak ada makan maka boleh telan dan tak batal puasa. Maka keluar dengan kata air liurnya menelan air liur orang lain, batal lah puasanya. Air liur lain batal lah daripada mulut orang lain dah. Dah dengan dia dah. Jadi batal lah. Dan keluar dengan kata air liurnya yang khalis, yang bersih suci ni, menelan air liurnya yang tercemar sesuatu yang suci, seperti memintal ia akan benang yang bernila dengan mulutnya, maka bercampur airnya dengan nila benang itu, lalu ditelannya, maka batal lah puasanya. Jadi kalau guna nak colek gigi, dia guna bahan tu ada benda yang tu warna. Kalau kita kata nila ni tu warna, ada bahan lain lah. Jadi dia telan tu capur dengan benda lain lah, capur nila lah, cuba contoh sini, jadi batal puasa telan lah dengan kerana sebab bercampur jadilah seperti air liur orang lain juga. Dan dan keluar dengan kata air liur yang suci, iaitu menelan air liur yang kena najis dengan darah atau lainnya, dan jika tiada kelihatan warna darah sebab diludahkan dia berapa kali sekalipun, maka batal lah puasanya kerana air liur itu sebab kena najis. Jadilah seperti suatu ain yang lain. Ni pendapatnya lah. Ni ada setengah nama kata dimaafkan lah, ada yang mulut lah. Dia kata kalau capur darah ni duka dari gigi ke apa je. Kalau capur darah terludah dah, kita kiranya kadang mampu lah dah. Ni maafkan lah dah, luka dari gigi payuh dah. Okay, dan keluar kecuali dengan kata keluar dengan kata air liur yang dalam mulutnya itu menelan air liurnya yang telah keluar daripada mulutnya. Maksudnya air liurnya keluar daripada mulutnya, telah balik lah. Jikalau pada zahir bibirnya sekalipun, maksudnya duk bibir lah, luar bibirnya, duk tubik luar bibir ni, tiba-tiba dia telah balik dah. Aku kira tak boleh lah, luar dah tu nak. Jikalau pada zahir bibirnya sekalipun, atau seperti dibasahinya benang atau kayu sugi dengan air liurnya, atau dengan air, kemudian maka dimasukkan benang atau sugi itu ke dalam mulutnya semula, serta ada atasnya basah yang tercerai daripadanya, lalu ditelannya, maka batal lah puasanya dengan dia. Kerana air liurnya sebab bercerai ia daripada tempatnya dalam mulut, jadilah ia seperti suatu ain lain-lain. Ni detail sangat lah. Kita kira maaf lah ni. Jadi kalau kita guna benar dah, benar-benar kita buat tubik. Tu ada air liur dah, lekat benar ke apa dah. Kita masuk mula colek gigi ke apa dah. Dah. Jadi terlihat tu dah. Ya kira bantah, kita kira kena maaf lah. Benda-benda sikit ni kan ada kan benda kaedah. Kalau sikit dia maafkan dah. Jadi kita kira maaf dah. Sepatutnya dah. Jangan detail sangat jadi waswah pada nak.
Lepas tu tetapi jika dikeluarkannya lidahnya yang ada atasnya air ludahnya, air liurnya, kemudian maka dimasukkannya pula lidahnya, lalu ditelannya air liurnya, tapi kalau dikeluarkan lidahnya yang ada di atasnya liur, liur ni kan lidahnya tak tubik lah, jelai tu tak tubik lidah kan. Kemudian dimasukkannya lagi lidahnya, lalu telannya liur yang di atas lidah itu, maka tidaklah batal puasanya. Oh gitu dah. Lidah ni dia waktu tubik, lepas tu dia masuk balik lidah, lepas tu liur hak di atas lidahnya. Aku ada liur atasnya, liur tu tak batal puasanya. Kerana lidah adalah satu anggota yang dapat dibolak-balik dan dihulur dalam mulut saja, maka liur yang di atasnya belum lagi dianggap bercerai dari tempatnya yang asal dah. Jadi liur hak ada atas lidah tu kita waktu tubik metam tu, jelai kau, lepas tu masuk mula. Tidak dikira liur tu kira luar dah. Tidak dah. Dia kira dimaafkan, dia kira anggota dalam lagi lah. Dia kira tidak berada di luar dan dia kira liur yang ada pada lidah tu masih tidak membatalkan puasa dah. Jikalau kena bala seorang dengan sentiasa berdarah gusinya atau ghalibnya, biasanya sekira-kira sukar memeliharakan daripadanya. Sukar ada garuh gusi ni payah dah. Maka iaitu dimaafkan. Tidak dah. Ada keadaan maaf. Kalau darah, kalau gusi darah semua ni dimaafkan lah. Kena pakai botol dah. Dan memadai meludahkan dia, ganti membasuh dia. Gitulah. Dan tiada diberarti akan dia membasuh dia pada tiap-tiap ketika. Tidaklah kena basuh semua dah. Dah. Dan dimaafkan bekas darah yang bercampur dengan liurnya. Jadi dimaafkanlah tertelai liur darah, gusi darah ni lah. Kira gitulah dah. Jangan dok kira hak payah-payah. Kalau ada pendapat payah-payah, kita terpaksa tinggal lah ya. Akan menyebabkan kita jadi tak boleh nak amal agama dia payah. Masalah jikalau seorang menelan setengah benang pada malam hingga sampai ia ke dalam perutnya dan setengahnya pada zahir mulutnya, lalu fajarlah dengan hal yang demikian itu, padahal ia puasa, maka jika dipertelannya akan diang pada had zahir itu atau dihunusnya setengahnya pada had batinnya, batallah puasanya dengan dia. Dan jika dibiarkannya akan dia yang pada had zahir itu, tiadalah sah sembahyangnya dengan dia. Maka jika jalan yang menghasilkan sah sembahyang dan puasanya, hendaklah dihunus akan dia oleh seorang lain pada ketika lalainya, dikarenakan jika dihunus orang akan dia pada ketika tiada ada ia lalai dan dapat ia menolakkan dia daripada menghunus, maka tiada ditolakkan dia akan dia, batallah puasanya dengan dia. Jadi detail sangat ada. Dia bicara ni, kalau nak bicara ni masuk dalam rongga dah. Telai dah. Ada benar tu dalam perut pada tekak ni, pada dia ada bahagian luar dah. Jadi waktu ubik tu macam mutah dah. Kalau masuk pula macam makan dah. Jadi dia biar teguh gitu dah. Kalau tak beri batal juga, orang lain tarik dengan tiba-tiba, dia tak khabar tanpa kira dia persetujuan dia awal lah. Tiba tarik gitu. Jadi tak sengaja dah. Jadi tidak batal puasa dia orang. Dan jika ada orang yang menghunus dia seperti demikian itu, maka wajib atasnya meliharakan sembahyangnya, kerana hukum sembahyang itu terlebih besar daripada hukum puasa. Maka dari kerana inilah dibunuh orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi hukum sembahyang ini lebih besar daripada puasa. Dah. Jadi dia kalau nak pilih antara puasa dengan sembahyang, utama mungkin sembahyang dululah. Biar batal puasa kalau lepas ni dah. Tapi sembahyang ni tak sembahyang ni boleh kena hukum bunuh kan, kalau tak sembahyang dah. Dah. Tiada dibunuh orang yang meninggalkan puasa, dan orang yang tinggal puasa tak ada lah hukum mati dah. Kena payah gitulah dah. Banyak. Dan juga
Dan lagi sembahyang tiada harus meninggalkan dia sebab uzur. Uzur pun tak boleh tinggal sembahyang. Cara sembahyang cara uzur dah. Dan harus meninggalkan puasa dengan sebab uzur dah. Sakit ke apa boleh tinggal sembahyang puasa dah. Tapi sembahyang tak boleh tinggal puasa sembahyang kalau sakit sekalipun dah. Maka apabila wajib atasnya meliharakan sembahyang wajib atasnya menghunus dia atau menelan dia, kemudian maka diqadainya puasanya sehariannya, ditelanlah dia dah. Jadi jangan dihunuskannya supaya dikeluarkannya dah, supaya tiada kena najis mulutnya. Tetapi tempat yang tersebut itu sekaliannya apabila tiada dapat baginya memotong benang pada hak zahir daripada mulutnya. Jadi alah detail benda tak logik kau kadang-kadang. Jadi nak telai kau, nak biar kau, nak tarik tubik kau, nak telai kau gitu cerita dia. Maka dia kata kena, kalau pilih antara sembahyang dengan puasa tu, utamakan sembahyang lah. Nah, cabut benda tadi atau telainya, kemudian qada puasanya sembahyang lah. Gitulah dia kata dah. Adapun jika dapat yang demikian itu, maka wajib atasnya memotong yang pada hak zahir mulutnya dan menelan yang pada hak batinnya. Hak maksud dari perut tu telai, hak zahir hak nampak, tu. Hak batin tu telai, hak dalam dah, hak luar tu kerak. Tu gitulah kira dah. Dia kata dah. Sesungguhnya telan dan itulah. Syahadana yang dikendaki dengan had batin itu iaitu makhraj hamzah. Makhraj hamzah ada mana dah. Dan dan had zahir itu iaitu makhraj kha dan ha. Kemudian di dalam mulut hingga kesudahan makhraj kha, dan dalam hidung hingga kesudahan khishum baginya. Ginilah dengan dia dimasukkan dengan mulut bahagian dalam itu tempat keluar makhraj huruf hamzah dan huruf ha. Terbatas mulut bahagian luar ialah tempat keluar makhraj huruf kha dan ha dalam mulut sampai ke batas makhraj huruf kha dalam hidungnya. Maka dari batas inilah kalau muntah atau dahak keluar dan masuk kembali, maka dapat membatalkan puasa. Gitulah. Jadi dia nak ajak hak dalam dengan hak luar lah. Hidung kat bahagian sini kita kata tak tulang, ada tulang hidung sini tak. Tekuk kat sini lah bahagian nak tekuk kau kata ha tu dah. Jadi kuasa tu kuasa yang kira hak, kira luar dengan dalam lah, kira lebih kurang gitulah dah. Dan okey, jangan mengeluarkan muntah kepadanya dan menelan dahak daripadanya. Tu tahap dia. Dan pada pihak tiada membatalkan puasa dengan masuk suatu ain ke dalamnya, dan pada pihak wajib membasuh dia apabila ia kena najis. Jadi dia pada perut ni najis. Tu dia tak wajib cuci dia, hak bahagian luar je dah. Dah. Hak wajib cuci najis ni, hak bahagian dalam tak wajib cuci najis. Dan baginya hukum batin pada pihak tiada batal puasa dengan menelan air liur daripadanya, dan pada pihak tiada wajib membasuh dia tak kala mandi janabah. Kita mandi janabah pun kira bahagian luar je dah, bahagian dalam tu tak wajib dah. Ada soal dia tanya, apa sebab wajib membasuh mulut daripada najasah dan tiada wajib membasuh dia daripada janabah? Kita ni kalau kita ada najis mulut, kita kena komor lah, cuci sikit dah. Bukanlah tu lah sebelum nak tekuk, maksudnya bahagian dalam mulut dah. Tapi kalau kita mandi wajib, kita tak komor pun tak apa dah. Mandi wajib ke ambil wuduk ni sunat je dah. Jadi tak komor tak apa, kita rasa luar tu, rata luar saja dah. Apa orang tanya gitulah. Jawabnya, kerana najasah itu terlebih keji daripada janabah. Dan lagi ia terlebih nadir, jarang-jarang lah. Dan dipicikkan pada najasah barang yang tiada dipicikkan pada janabah. Maksudnya diperketatkan dah. Maka diperketat kepada najasah barang yang tiada diperketat kepada janabah. Gitulah. Dan di sini kena jaga lebih lagi dah. Masa start kat tu sajalah. Wallahu a'lam.
Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.